sekitar gunung terdapat pekan-pekan dan penempatan orang dusun dikatakan wilayah yang merdeka. Daerah Papal atau Papar yang bermula dari Simpang Menayau hingga Brunei dikatakan ramai penduduknya. Kawasan pedalaman dan beberapa kawasan pantai dihuni orang dusun manakala muara sungai dan kawasan pantai dihuni peribumi yang beragama Islam kemungkinan orang Bajau, Iranon dan Brunei. Pada awal abad ke-19, orang Tausug memulakan penempatan di terusan Duyung, Pulau Labukan, Domendom, Segariut dan Sandakan. Beberapa kawasan pesisir laut dan pantai juga didiami orang-orang Bajau. Tahun 1812, Kapten John Hunt yang melawat Sandakan mencatatkan, Tuan Abdul memimpin 100 lebih orang Islam. Di pedalaman terdapat ramai orang idahan yang merdeka. Pengaruh Tausug di timur Sabah meningkat melalui perdagangan dan aktiviti perhambaan. Ramai hamba digunakan untuk mengayuh dayung kapal-kapal lanon yang menangkap orang dijual sebagai hamba di Jolo. Aktiviti ini merosot menjadi aktiviti perlawanan yang kejam serta kerusuhan yang dahagakan darah. Kapal negara-negara Eropah banyak yang dirompak lanon yang memusnahkan perdagangan mereka, maka itu mereka mahu lanon-lanon dibanteras. Kuasa Kesultanan Sulu merosot dengan cepatnya pada pertengahan abad 19. Dekat 1830-an, daerah Kota Marudu diperintah Syarif Osman sebagai Raja Marudu. Marudu merupakan wilayah yang bebas dari pengaruh Brunei dan Sulu pada sebelum tahun 1845 apabila Syarif Osman menamatkan perjanjian kesetiaan dengan Brunei dan Sulu. Tahun 1845 Kota Marudu dimusnahkan armada kapal perang British diketuai James Brooke disebabkan dakwaan yang Kota Marudu sebuah pangkalan lanon. 18 Disember 1846, perjanjian ditandatangani untuk serahan Labuan serta pulau-pulau kecil berhampiran oleh Sultan Brunei Sultan Omar Ali Saifuddin II kepada James Brooke yang menjadi Gubernur Labuan dan Konsul Besar di Borneo. Labuan menjadi tempat menombong arang batu, perdagangan dan pangkalan membanteras kegiatan lanon. Pada 1865, Trot Lee Moses, Konsul Amerika di Brunei berjaya menyewa Borneo Utara dari Sultan Brunei untuk tempoh 10 tahun. Beliau menjual perjanjian sewaan itu kepada American Trading Company yang dimiliki Joseph William Torrey. Kimanis, satu kawasan di barat daya Borneo Utara dipilih sebagai pangkalan dan penempatan yang dinamakan El Lena. Labuan Trading Company, syarikat dari Jerman cuba mengembangkan perdagangan ke kawasan yang dituntut Sultan Sulu sebagai kedaulatan Sulu di Borneo Utara. Motif utama Sultan Sulu dipercayai untuk membebaskan dari pengaruh Brunei serta mendapat hak kedaulatan. Menjelang tamat tempoh konsesi wilayah, Torrey menjual hak kepada Baron Gustavus van Overbeek, Konsul Austria-Hungary di Hong Kong, sebanyak $15,000. Overbeek kemudian pergi ke Brunei untuk meminta kurniaan lantikan dan hak pemilikan yang sah. 29 Desember 1877 Overbeek dilantik sebagai Maharaja Sabah dan Raja Gaya dan Sandakan. Sultan Brunei dan Temenggung menyerahkan wilayah dan kedaulatan 4 wilayah di Sabah dari Teluk Gaya di pantai barat hingga ke Sungai Sibuku di timur dan menerima bayaran tahunan $12,000 dan $3,000. Disebabkan wilayah timur Sabah juga dituntut Kesultanan Sulu dan untuk mendapat jaminan keselamatan perjalanan ke timur Sabah, maka Overbeek berangkat ke Pulau Jolo. Pada 22 Januari 1878, satu perjanjian dibuat antara Overbeek dengan Sultan Sulu yang menyerahkan kawasan di Borneo Utara kepada Overbeek dengan bayaran serahan tahunan sebanyak $5,000. Mengikut perjanjian, Sultan Sulu bersetuju menyerahkan beberapa kawasan kepada Overbeek daripada Teluk Sibuku sehingga Pandasan dan melantik Overbeek di wilayah serahan itu sebagai Datuk Bendahara dan Raja Sandakan sebagai kuasa pemerintah tertinggi dan merdeka. Overbeek mendapati sejarah Timur Sabah yang mengelirukan mengenai penaklukan dan siapa yang berkuasa di Timur Sabah. Sultan Brunei masih mengatakan Timur Sabah milik Brunei manakala Kesultanan Sulu pula menuntut kuasa di kawasan itu. Sebelum 1878, kuasa di sepanjang pantai timur laut Borneo sebenarnya dikuasai oleh Lanon yang berasal dari Kepulauan Sulu dan Mindanao. Mereka berkeliaran di sepanjang pantai untuk menangkap hamba abdi. Kerana kuasa mereka dan ditakuti, penduduk tempatan telah lama berpindah jauh ke pedalaman, ke hulu sungai. Apabila Van Overbeek tiba di Sandakan pada tahun 1878, beliau mendapati kampung pertama berada jauh di hulu sungai manakala sepanjang sungai terdapat komuniti pangkalan-pangkalan untuk armada Lanon. Overbeek mendapati tiada kerajaan atau negeri di situ. Pemilikan kawasan itu tidak dihargai dan tidak dipertikaikan. Kawasan itu dianggap kedaulatan Brunei tetapi pada sesuatu masa Sulu menuntut atau berkuasa dengan sokongan dari beberapa ketua-ketua dan Datuk Sulu di situ. Untuk keselamatan, Colonial Secretary British di Labuan William Hood Treacher
menasihatkan Overberg supaya mendatangani perjanjian dengan Brunei dan Sulu. Dalam perjanjian Sulu, Sultan mengarahkan datu-datu, wakilnya, ketua-ketua dan orang-orangnya di Timur Sabah untuk patuh dan taat kepada pemerintah baru, iaitu Overberg sebagai pemerintah tertinggi Sabah. Catatan diari, Don Carlos Cuartron, Mubalik Katolik pertama di Borneo Utara, menyatakan Sultan Sulu berunding dengan Overberg dan Alfred Den untuk mendapatkan wang dan senjata bagi meneruskan perang Sulu menentang Spanyol. Dengan menandatangani perjanjian 1878, Sultan Sulu bersetuju untuk menyerahkan semua tuntutan ke atas Sabah dan menerima syarat penyerahan sepenuhnya wilayah tersebut kepada Overberg. Sultan Sulu kemudian menerima bayaran tahunan sebanyak 5,000 peso, 2 kapal penuh senjata dan peluru termasuk senjata Gatling buatan Amerika. Sultan Sulu tidak pasti terhadap kawasan hak kedaulatan Sulu yang sebenar, mendakwa kawasan Sibuku hingga ke Balikpapan sebagai wilayahnya dan mahu dimasukkan ke dalam perjanjian serahan wilayah dan kuasa kepada Overberg. Kawasan itu sebenarnya di bawah pemerintahan Sultan Bulungan dan Berau dan juga di bawah pengaruh Belanda. Orang-orang Sulu yang menghuni kawasan pantai timur Sabah pula masing-masing mempertikaikan untuk menuntut bayaran duit konsesi daripada Overberg bagi kawasan yang mereka sendiri kuasai. William Hood Treacher, Colonial Secretary British Labuan juga menulis laporan kepada kerajaan British tentang perjanjian serahan di antara Overberg dengan Kesultanan Brunei, dijadikan sebagai bukti utama. Pantai barat laut dari Teluk Marudu ke Bandar Brunei secara relatifnya bebas daripada serbuan Lanon selepas pemusnahan bandar berkubu Lanon ditempasuk pada tahun 1869 oleh kapal perang British. Ramai ketua-ketua di pantai ini memandang Brunei sebagai tuan mereka. Beberapa sungai di pantai ini berada di bawah kawalan ketua puak tempatan yang bebas dan juga datu-datu Iranon, Bajau dan Brunei, yang mengiktiraf Sultan Brunei sebagai pemimpin Islam. Pada 1881, Overberg memindahkan semua hak kepada Alfred Den dengan adiknya yang menubuhkan British North Borneo Professional Association Limited dan diberi status charter pada 1 November 1881. Pada Mei 1882, Alfred Den menubuhkan North Borneo Charter Company dan mula mentadbir Borneo Utara. Sir Rutherford Alcock dilantik sebagai pengerusi pertama dan Alfred Den sebagai penarah urusan syarikat. Tahun 1885, Perjanjian Madrid Protokol antara Britain, Jerman dan Spanyol mengiktiraf kedaulatan Spanyol ke atas Kepulauan Sulu dan menghadkan pengaruh Spanyol hanya di kawasan itu. Artikel 3 mengesahkan Spanyol melepaskan semua tuntutan di Borneo, termasuk bekas atau kepunyaan Sulu dan semua pulau-pulau di bawah pentadbiran North Borneo Charter Company. Beberapa dasar pemerintahan North Borneo Company tidak disenangi rakyat hingga tercetus perang seperti di Padas Damit yang diketuai Pangeran Shah Bandar pada 1884 berkenaan hak memungut cukai. Penentangan Mat Salleh pada 1897 juga akibat konflik hak memungut cukai. Mat Salleh terkorban di Tambunan pada tahun 1900. Penentangan Antanum Ontoros di Rundum pada 1915 akibat penguatkuasaan cukai tanah dan Ordinan Ladang 1913. Antano menyerah diri tetapi dihukum bunuh pada 1915. Landasan kereta api pertama North Borneo dibina pada tahun 1896 kerana peningkatan dan kejayaan tanaman tembakau yang memerlukan tanah ladang dan kenderaan untuk mengangkut hasil keperabohan. William Cowie terlibat dalam pembinaan landasan yang diketuai Arthur Joseph West dan pembantunya seorang murid bernama Gordon Udus. Pembinaan bermula dari Bukau, Beaufort ke Weston, dan pada tahun 1906, landasan sepanjang 193 km sudah siap dibina yang menghubungkan Tenom, Melalap, Weston, Beaufort dan Jesselton. Landasan itu dibina menggunakan tenaga kerja rakyat tempatan dan beberapa pekerja dari China untuk landasan ke Melalap. Talian telegraf pertama North Borneo dibina pada tahun 1894 yang menyambungkan Hong Kong ke Ramsay Point, Labuan dan bersambung ke Menumbuk dan pesisiran pantai barat sehingga ke pantai timur di Sandakan. Talian Hong Kong itu mempunyai sambungan ke Singapura dan seterusnya ke India dan Eropah. Kemudian talian di Labuan disambungkan lagi ke Singapura pada Mei 1894.